Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan puan-puan yang berada di atas talian untuk bersama dalam program hari yang kedua ini, Majlis Ayah. Ayah sebagai pemimpin untuk masuk ke syurga, mengambil inspirasi daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6 apabila Allah menyeru kepada saya, kepada ayah-ayah yang berada di atas talian, apabila Allah menyeru kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, majlis pada hari ini dibawakan terus daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam, dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa terus untuk sama-sama kita mendengar kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil inspirasi, kita ambil sebagai hidayah, terutama pada bulan Ramadan yang digelar sebagai bulan diturunkan Al-Quran menjadi hudal linnas, petunjuk kepada semua manusia. Tidak kisahlah sama ada orang beriman atau tidak, ia menjadi sumber petunjuk. Yang keduanya menjadi bayyinati minal huda, menjelaskan kepada petunjuk, dan yang ketiganya membezakan di antara hak yang batil ataupun istilah dalam bahasa Arabnya Al-Furqan. Maka pada hari ini kita akan sama-sama melihat satu ayat daripada surah Ali Imran yang menceritakan panduan untuk ayah-ayah, bagi ibu-ibu yang bersama ayah ataupun bagi adik-adik yang akan menjadi ayah, untuk sama-sama kita terus mengambil panduan daripada surah Ali Imran. Tapi sebelum itu kita mahu melihat kepada induk, kepada Ummul Quran daripada As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang yang kita baca pada siang dan malam, Suratul Fatihah, bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Makki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, ahlan hari ini jazakumullah khair. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz, dan sebenarnya pada hari ini Ustaz, saya dimaklumkan tadi akan kita nak terbang hari ini Ustaz, kerana kita pada bulan ini, bulan lepas kita stay at home, tak boleh nak terbang jauh, tetapi insya-Allah bersama dengan tuan-tuan puan-puan yang berada di atas talian, kita nak mendengar, kita nak membaca bersama, bukan sekadar mendengar, membaca bersama Suratul Fatihah dan juga surah Ali Imran nanti, dengan bacaan daripada Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Ini adalah As-Sudais Malaysia. Pada hari ini kita bawakan agar kita sama-sama tuan-tuan, walaupun kita mungkin tidak ke sana, kita dapat hayati, dan moga-moga kita doa banyak-banyak nak menunggu berbuka puasa ini. Moga-moga Allah izinkan kita melawat, diterima menjadi tetamu di Baitullah Al-Haram insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah dipimpin oleh Syekh Abdul Karim. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin.
alamin. Masya-Allah, terima kasih Ustaz memimpin bacaan sebentar tadi. Bagi ayah-ayah yang akan jadi imam pada malam nanti, mana tahu ya ingin mengambil inspirasi daripada Syekh Sudais yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Karim sebentar tadi, boleh dengar balik nanti ya. Cuba meniru-niru. Pasal apa? Pasal bila kita membaca dengan suara yang bagus ini Ustaz ya, ia adalah sebagai satu sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ayah-ayah yang tahun ini rekod insya-Allah sebenarnya imam paling ramai Ustaz ya, imam paling ramai. Moga-moga Fatihah kita terus dibaiki dan contoh yang dibawakan oleh Ustaz ataupun Syekh Abdul Karim sebentar tadi dapat kita jadikan sebagai panduan. Pada hari ini kita bertemu untuk majlis ayah. Ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga, ayah yang ada di rumah sekarang dan juga ayah-ayah yang berada di hospital, yang menjaga sebagai frontliners, yang bertindak sebagai pemimpin di peringkat daerah, di peringkat negeri dan di peringkat negara ini. Kita sama-sama ingin melihat ayah sebagai sumber inspirasi. Tajuk kita pada hari ini, di mana kita akan melihat panduan daripada surah Ali Imran pada halaman yang ke-54. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh sahaja buka halaman 54 Quran Standard untuk kita melihat ayat 31 hingga ayat 35. Di mana dalam surah ini, surah Ali Imran bercerita tentang keluarga Imran. Nanti kita akan jumpa nama Ali Imran, keluarga Imran. Dan apakah secara keseluruhan 200 ayat ini yang ada dalam surah ini bercakap tentang prinsip kebenaran, al-haq, bagaimana nak membina dalam keluarga, dalam masyarakat. Dan beberapa ayat kita akan baca nanti panduan untuk ayah-ayah yang ada. Kita lihat bagaimana Allah mengajak kita mencontohi ayah sumber inspirasi daripada Al-Quran, dan nanti kita nak sama-sama melihat macam mana kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian. Maka mari sama-sama kita bersama dengan Syekh Abdul Karim dalam ayat 31 hingga 35 surah Ali Imran, surah ketiga, muka surat 54, juzuk yang ketiga. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-31 sebentar tadi adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah aku. Siapa aku itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai junjungan, sebagai sumber inspirasi kepada ayah-ayah yang ada di atas talian sekarang. Inilah contoh yang Allah bawakan. Kalau kita mencontohi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Wa yaghfir lakum itu daripada perkataan mighfar, ada kaitan dengan perkataan mighfar, iaitu topeng yang dipakai di medan perang. Topeng itu ada dua fungsi. Yang pertama, kita tak kenal siapa yang pakai topeng tersebut. Yang kedua, topeng tersebut menyebabkan orang susah nak membunuh di medan perang.
Apa kaitan dengan ayah-ayah yang ada? Bagaimana? Apa kaitan dengan diri kita terutamanya? Apabila kita melihat dalam kehidupan kita ayah-ayah, ya, ayat ini untuk umum, tetapi bagi ayah-ayah kita tahu bahawa ayah-ayah ada kelemahan. Kita ada kelemahan, saya ada kelemahan bersama dengan anak, saya ada kelemahan dengan isteri saya, dengan bapa saya ataupun ibu saya, dengan bapa mertua saya, ada kelemahan, ada kesilapan, ada dosa yang saya buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada saya, pada ayah-ayah yang ada, Allah akan tutup. Seperti topeng di medan perang itu tuan-tuan ya. Satu, tidak orang kenal. Tuan-tuan tidak kenal siapa saya yang sebenar-benarnya kerana Allah memberi tutup. Namanya mighfar yang ada kaitan dengan perkataan wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau tidak tuan-tuan, kalau Allah tidak memberi keampunan kepada saya, tuan-tuan tahu apa kesilapan saya, tuan-tuan cari Fazrul Ismail dekat Facebook tersenarai pelbagai kelemahan. Kalau ayah-ayah yang ada di atas talian, tuan-tuan, kalau katakan Allah tidak ampunkan kita, tidak beri mighfar, keampunan, kesannya apa? Segala kelemahan kita, kesilapan kita 20-30 tahun yang lepas, boleh sahaja seorang ibu, seorang isteri, seorang anak terjumpa di Facebook, terjumpa di online. Pasal apa? Rupa-rupanya kerana Allah tidak memberi keampunan. Inilah masa untuk kita memohon keampunan dengan cara kita mencontohi, mengikut Nabi. Dan Allah mengatakan pada ayat 32 itu, taatlah Allah dan Rasul. Dan sebenarnya kita nak memberi perhatian kepada ayat yang ke-33. 33 itu adalah ayat yang amat-amat istimewa kerana Allah membawakan kepada kita 4 ayah yang menjadi sumber inspirasi, contoh. Dan jika ayah-ayah, tuan-tuan yang ada, kita dapat ambil sedikit pengajaran daripada menjadi manfaat kepada kita. Itu sebabnya saya nak minta izin daripada Syekh Abdul Karim, ya Ustaz, kalau boleh ayat 33 itu nak diulang kembali. Baik. Kerana ia satu penekanan untuk ayah-ayah, saya sendiri, kita ambil pelajaran bersama. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Allah telah memilih Nuh, Allah memilih keluarga Ibrahim, Allah memilih kepada keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada zaman masing-masing. Apakah yang kita boleh lihat daripada 4 tokoh ini? Kita mungkin akan tertanya-tanya, saya pun tertanya-tanya, mengapa Allah letakkan 4 nama ini sahaja? Tetapi bila kita melihat kepada penafsiran, komentar daripada ulama, sesungguhnya Allah memilih, kalau ikut turutan itu tadi, Nabi Adam yang pertama, selepas itu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan selepas itu barulah keluarga Imran. Imran adalah ayah kepada Maryam. Ayah kepada Maryam. Tetapi lebih daripada itu, apa yang kita boleh belajar, yang boleh kita ambil pelajaran daripada ayat ini, Allah memilih Adam daripada seluruh alam ini kerana inilah contoh ayah, walaupun anaknya mungkin ada masalah, tetapi si ayah tetap meneruskan perjuangan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat bahawa Nabi Adam manusia pertama, ya, bersama dengan Hawa, kemudian apabila ada kesilapan mendekati kepada asy-syajarah, bila mendekati kepada syajarah, pada waktu itu beliau bertaubat. Dan kemudian ada Habil dan Qabil, anak membuat cabaran, ujian, tetapi Nabi Adam terus menjadi ayah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh, isterinya membuat masalah, si anaknya membuat masalah, tetapi Nabi Nuh masih lagi istiqamah dalam membawa masyarakat semuanya kepada anak, isterinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah contoh daripada Nabi Nuh untuk ayah-ayah yang ada. Jangan give up. Apabila ada cabaran untuk membawa pasangan ke arah kebaikan, anak ke arah kebaikan, ayah terus berusaha. Walaupun 950 tahun, Nabi Nuh baru dapat 70 orang sahaja untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi menariknya tuan-tuan, pada perkara ketiga dan yang keempat, Allah tidak sekadar bawakan Nabi Ibrahim, Allah bawakan ala Ibrahim.
Bukan sekadar Imran, Allah bawakan ala Imran. Apa maksudnya? Rupa-rupanya keluarga Nabi Ibrahim dengan Hajar, Sarah, dengan Ismail, Ishak itu satu keluarga adalah contoh teladan. Imran, bukan sekadar Imran, tetapi sebenarnya pada ayat yang ke-35 Allah bercerita tentang Imratu Imran, isteri kepada Imran, dan juga anak yang dilahirkan namanya Maryam yang telah dinazarkan untuk khas diwakafkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah manfaat pelajaran untuk ayah-ayah. Mungkin kita ayah seperti Adam, kita mungkin ayah seperti Nuh, kita mungkin ayah seperti Nabi Ibrahim, kita mungkin ayah seperti Imran. Imran bukan nabi, ya, bukan rasul, tetapi Imran dan isterinya itu sama-sama berusaha untuk mengajak ahli keluarga untuk masuk syurga sekeluarga. Inilah panduan yang kita boleh ambil daripada ayat sebentar tadi 33. Moga-moga dengan ini kita akan terus berazam menjadi ayah yang menjadi sumber inspirasi. Kita mengambil inspirasi daripada 4 ayah tadi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ambil contoh ini, kitalah ayah yang insya-Allah menjadi inspirasi pada anak. Anak lihat pada ayah yang mencontohi Nabi Ibrahim, terus bekerja walaupun berpisah, terus bersama Allah SWT. Kalau melihat kepada Nabi Nuh, walaupun anak degil sedikit tetapi ayah tetap istiqamah. Kalau Ali Imran melihat kepada Imran tetapi ada pasangannya Imratu Imran, apakah yang berlaku kepada isteri Imran? Kuat prinsipnya. Walaupun anak yang dilahirkan itu anak perempuan, tapi masih lagi diserahkan kepada Allah SWT. Tak mudah, tetapi ini kerana sokongan seorang ayah kepada seorang isteri agar terus menunaikan nazar tersebut. Tuan-tuan dan puan, kita ambil pelajaran dan insya-Allah kita berehat sebentar. Sebentar nanti kita akan bersama dengan satu tetamu yang istimewa untuk sama-sama berkongsi ayah sebagai sumber inspirasi agar kita dapat ambil pedoman pada hari ini terus menjadi ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Bertemu kembali insya-Allah. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Terima kasih pada tuan-tuan yang masih setia untuk mengikuti kepada siri ini, siri yang kedua pada 2 Ramadan. Kita mendoakan apabila Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, iaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran yang mempunyai 3 fungsi: menjadi hidayah kepada seluruh manusia, menjadi penerangan kepada hidayah, dan juga membezakan di antara hak yang batil, sehinggakan ayah-ayah yang mendengar pada hari ini, ibu-ibu yang membina anak-anak lelaki menjadi seorang ayah di dalam rumah, di luar rumah, akan mampu menghasilkan generasi Al-Furqan, generasi yang membezakan yang hak dan yang batil, untuk memimpin dalam rumah dan juga memimpin di luar rumah. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, pada bahagian yang seterusnya ini kita ada tetamu istimewa. Kita ada tetamu istimewa daripada Selangor, yang didatangkan. Kita akan bersama untuk melihat kepada tajuk kita pada hari ini, ayah sebagai sumber inspirasi. Macam mana ayah seperti saya boleh menjadi contoh inspirasi pada anak-anak? Bagaimana ayah-ayah yang berada di rumah menjadi inspirasi pada anak, dan adakah ini boleh dibuat kalau saya ni orang biasa-biasa, ya? Kita akan bersama dengan Al-Fadil Sahibus Samahah Datuk Dr. Haji Anhar Haji Opir sebagai Timbalan Mufti Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa sahlan Ustaz ke majlis ayah, ya. Terima kasih sudi bersama dengan tuan-tuan yang berada di atas talian untuk berkongsi pada hari ini. Dan sempena Ramadan Ustaz, ya, sudah tentunya ini peluang untuk mendapat lebih banyak hidayah daripada Allah SWT dengan Al-Quran.
daripada sunnah Nabi. Dan pada hari ini kita nak berkongsi, kalau boleh Datuk boleh berkongsi sedikit. Sebenarnya kalau dalam Al-Quran ini bercakap tentang ayah menjadi sumber inspirasi sebagai uswatun hasanah, sebenarnya apa yang sebenarnya Quran sedang sampaikan kepada kita semua, Ustaz? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pada Tuan Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesej yang disampaikan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ayah boleh kita jumpa dalam beberapa ayat. Antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh bertemu dengan ayat Al-Quran seumpama firman Allah Ta'ala, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Orang lelaki itu adalah ketua, penyelia dan juga pemimpin kepada orang perempuan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, di atas kelebihan yang Allah Ta'ala takdirkan kepada orang lelaki berbanding dengan perempuan, wa bima anfaqu, dan daripada apa yang mereka telah infakkan, nafkahkan harta-harta mereka. Jadi kalau kita ambil contoh daripada kedua-dua ayat ini, yang pertama adalah seorang ketua keluarga, seorang ayah khususnya, Tuan Fazrul, sebagaimana yang kita bincangkan, maknanya kita ini adalah ketua yang disuruh untuk memastikan ahli keluarga kita tidak masuk di dalam api neraka. Tak masuk dalam api neraka, maksudnya kita kena bimbing mereka ke dalam syurga. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang nafkah. Kalau harta kita berikan kepada ahli keluarga, kalau nafkah kita berikan kepada isteri dan juga anak-anak kita, maka ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kerana selepas daripada itu, hasil daripada nafkah yang kita berikan, maka isteri dan anak-anak wajib untuk taat kepada seorang ayah, kepada seorang suami. Ini adalah satu perkara yang cukup penting untuk diambil peluang. Ketaatan itu perlu untuk digunakan supaya dapat memimpin dan membimbing mereka sampai ke dalam syurga. Begitu juga ayat yang kita dengar tadi daripada ayat 33, ayat 34 daripada surah An-Nisa. Bagaimana kita dengar daripada Tuan Fazrul tadi berkaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim, berkaitan dengan keluarga Imran, begitu juga dengan Nabi Adam, begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kita ambil contoh tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan pada bulan Ramadan ini, sebagaimana dalam ayat 185 daripada suratul Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya adalah petunjuk kepada semua manusia. Ia juga adalah keterangan-keterangan daripada petunjuk tersebut dan juga pembeza di antara yang hak dan yang batil. Salah satu yang kita dapat tadi adalah Nabi SAW berasal daripada keluarga Nabi Ibrahim AS. Dalam hadis Wathilah bin Al-Asqa dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Bani Hashim min Quraish, wastafani min Bani Hashim." Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Kinanah daripada anak-anak Nabi Ismail. Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, daripada keluarga Nabi Ismail ini Allah Ta'ala telah memilih Kinanah. Kemudian daripada Kinanah Allah Ta'ala telah memilih Quraisy,
daripada Quraisy, Allah Ta'ala telah memilih Bani Hashim. Kemudian Nabi SAW menyebut, dan Allah telah memilihku, iaitu Nabi SAW daripada Bani Hashim. Lihatlah keluarga ini, keluarga yang cukup bagus, keluarga yang sangat baik, daripada yang terpilih, daripada sekalian yang terpilih, daripada sekalian yang terpilih. Dan Nabi SAW adalah Safwatul Mukhtarah, iaitu daripada yang terpilih, daripada sekalian yang terpilih. Masya Allah. Ini mesejnya. Ini mesejnya ya Ustaz ya. Maksudnya Nabi SAW tadi dalam surah Ali Imran disampaikan pada ayat yang ke-31, kalau cinta pada Allah ya, ikut Nabi, ikutku ya. Jadi Nabi daripada yang terpilih tadi, Allah beritahu pula pada ayat 33, sesungguhnya Allah dah pilih dah Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ustaz ya. Jadi mungkin Ustaz kalau bercakap tentang ayah, kita ambil banyak ni, 4 ni kalau dibahaskan amat panjang kan. Tapi mungkin kalau melihat kepada Nabi Ibrahim Ustaz ya. Nabi Ibrahim dia selalu outstation. Dia selalu berada dekat Palestin, berada dekat Mekah. Kemudian anaknya Nabi Ismail kena tinggal di wadi yang tidak ada lembah, tidak ada tanaman. Jadi sebenarnya ayah ini Ustaz ya, bila nak jadi sumber inspirasi, dia kena gunakan masanya selalu dalam rumah selalu ke? Macam sekarang ni stay at home, memang selalu kat rumah lah. Ataupun sebenarnya ayah yang menjadi sumber inspirasi ini dekat sudut mana Ustaz? Kalau boleh berkongsi dengan ayah-ayah yang ada di online sekarang ini, agar ayah-ayah taklah rasa bersalah pergi bekerja ke, tapi nak tahu apa konsep yang ada di dalam kisah Nabi Ibrahim terutamanya, pasal dia menjadi Mustafa yang dipilih sebagai contoh teladan bagi terutama ayah-ayah. Sila Ustaz. Berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan dan takdirkan bagaimana yang kita faham dan kita baca, sama ada melalui ayat Al-Quran, tafsiran para ulama tentang ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama sekali, isteri, sama ada kita melihat Sayyidah Hajar ataupun Sayyidah Sarah. Kita melihat riwayat yang menyebut ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan anaknya dan isterinya Sayyidah Hajar, sebagaimana Tuan Fazrul sebut tadi, doa oleh Nabi Ibrahim itu mungkin kita boleh ambil contoh untuk menjadi inspirasi kita sebagai seorang ayah. Apabila ditinggalkan anaknya Nabi Ismail, ditinggalkan juga isterinya, kemudian didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa dia telah tinggalkan kedua-duanya ini fi wadin ghairi dhi zar'in, fi wadin ghairi dhi zar'in. Ini satu tempat yang tandus, satu tempat yang tidak ada apa-apa, tak macam sekarang ini. Tetapi kemudian didoakan, walaupun tempat itu tidak ada buah-buahan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi didoakan supaya mereka dan zuriat mereka mendirikan solat. Jadi mungkin salah satu daripadanya, selepas daripada doa, perkara yang sangat penting adalah solat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka ini adalah waktu yang paling sesuai pada musim PKP untuk kita bersama dengan keluarga, bukan sekadar kita doakan mereka, bukan sekadar kita berpesan kepada mereka supaya solat, tetapi kita yang akan menjadi imam kepada mereka. Ini suatu waktu yang boleh mencetuskan inspirasi kepada adik keluarga dan juga anak-anak kita, bagaimana kita solat, bagaimana anak-anak dan adik keluarga juga akan melihat tata cara dan juga cara kita solat dan seumpamanya. 2. Yang ketiga, Tuan Fazrul, boleh jadi kita ambil juga tuan-tuan sekalian dalam satu riwayat ketika Sayyidah Hajar nak ditinggalkan, nak berlalu pergi Nabi Ibrahim AS, ditanya berulang kali, kenapa ditinggalkan dan siapa yang suruh? Tidak dijawab. Ditanya lagi, tidak dijawab, sehinggalah sampai satu peringkat dijawab oleh Nabi Ibrahim AS, yang menyuruh lakukan perkara itu adalah Allah. Tengok jawapan daripada isteri Nabi Ibrahim AS bila mendengar jawapannya adalah Allah yang perintahkan,
maka dia berkata, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu, selamanya tidak akan sekali-kali Allah Ta'ala akan mensia-siakan kita. Apa hasilnya? Dengan air Zam-Zam, kemudian Masya Allah Kaabah menjadi tempat tumpuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama tadi, inspirasi kita untuk sebagai seorang ayah, doa jangan lupa. Pergi bekerja tak ada masalah dan itu kewajipan, bahkan mesti mencari nafkah untuk ahli keluarga. Cuma apabila kita bersama dengan keluarga kita, gunakan masa itu sepenuhnya sebagai masa yang paling berkualiti bersama dengan ahli keluarga kita. Di situ kita akan bercakap, bersembang. Di situ kita akan berkomunikasi. Di situ kita akan membimbing. Di situ kita akan memimpin. Di situ kita akan menegur dengan cara yang paling hikmah. Di samping kita sentiasa berdoa pada Allah, yang tadi menjaga solat kita, musim PKP sepatutnya tidak ada ruang untuk kita tidak solat berjamaah. Terutamanya yang imam lah, yang ketua keluarga ni seorang ayah. Sebab ayah tak akan uzur, tidak akan maknanya ada waktu dia tidak boleh solat. Isteri boleh jadi ada waktu-waktunya, anak perempuan boleh jadi ada waktu-waktunya tidak boleh solat. Ini peluang yang cukup baik. Lakukan dengan penuh sempurna. Solat sunat qabliyah, kemudian solat berjamaah, kemudian kita akan berzikir selepas daripada salam, kita akan berdoa bersama-sama, dan kemudian kita juga akan melakukan solat sunat ba'diyah sebagai contoh. Kemudian yang ketiga adalah akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara utama yang menjadi tanggungjawab seorang ayah adalah memperteguhkan iman dan akidah kepada ahli keluarganya. Kalau apa-apa yang berlaku kepada ahli keluarga kita, apa-apa yang berlaku kepada mereka, mereka boleh menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup berjaya sebagaimana jawapan isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, terima kasih Ustaz ya, berkongsi paling kurang ada 3 perkara tadi, inspirasi daripada Al-Quran, peristiwa Nabi Ibrahim ya sebentar tadi. Yang pertama tuan-tuan ialah berkaitan dengan doa ya, walaupun keluar tetapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kerana kita tak mampu nak jaga sepanjang masa, apatah lagi kita keluar bekerja Ustaz ya. Zaman sekarang ni mungkinlah stay at home ya, tapi ada juga ayah-ayah yang bekerja ataupun selepas habis PKP ini keluar itu adalah dengan doa yang pertama. Yang kedua tadi kalau saya nampak tadi ialah solat tadi Ustaz ya. Nabi Ibrahim doakan solat dan sekarang ini peluang untuk ayah mengimamkan solat. Itu adalah inspirasi daripada bapa inspirasi Nabi Ibrahim. Moga-moga ia menjadi amalan kita. Dan yang ketiga tadi adalah Nabi Ibrahim bila bercakap dengan isterinya ya, kalau katakan ini daripada Allah, Allah tidak akan menyempitkan, menyusahkan kita. Di situ sebenarnya Ustaz ya, amat-amat penting seorang ayah, ada juga seorang ibu yang memahami iman, begitu Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh komen sikit tentang bagaimana ayah, suami memimpin isteri, dan tadi bercakap tentang memimpin anak, tapi kalau memimpin isteri ni apa sebenarnya yang berlaku pada Nabi Ibrahim tu Ustaz? Berkaitan dengan memimpin seorang isteri sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pasti kita dapat faham dan kita dapat tahu bahawa segala perkara yang berkaitan dengan bekalan, segala perkara yang berkaitan dengan nafkah ini selesai. Tapi pada masa yang sama, Nabi Ibrahim ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya isteri memainkan peranan yang penting di dalam keluarga, dalam rumah tangga sewaktu seorang suami pergi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dan Allah takdirkan Nabi Ibrahim punya isteri yang baik, yang solehah. Ada setengah para nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun disebut nama Nabi Nuh, tetapi isterinya dan ahli keluarganya ini ujian. Namun yang paling penting, kita tidak membandingkan isteri kita dengan isteri Nabi Nuh ataupun isteri Nabi Ibrahim dan seumpamanya, kerana semua daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
ambil peluang ketika musim PKP ini, terutamanya dalam bulan Ramadan, kita akan membaca Al-Quran. Kita jadikan kuarantin kita kepada Quran time. Jadi kita baca bersama dengan mereka, kita tadabbur. Kalau tidak ada kemampuan bertadabbur, maka kita bacalah terjemahan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan bersama sebagai contoh. Sudah pasti Nabi Ibrahim AS mendidik isterinya dengan keyakinan dan juga akidah, sehingga jawapan itu terpancar menunjukkan bahawa isteri Nabi Ibrahim cukup yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya diri kita, adakah isteri kita cukup yakin dan beriman kepada Allah? Adakah anak-anak kita cukup yakin dan beriman begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ataupun sebelum kita tanya isteri kita bagaimana dan anak kita bagaimana, tanya kita yang menjadi ayah ini, adakah benar-benar kuat iman dan akidahnya? Di saat pada hari ini kita berhadapan dengan ancaman akidah, contohnya Tuan Fazrul, di negeri Selangor kita ini terdapat jumlah yang besar ajaran yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng, sehingga tahun 2019 tahun lepas bulan 12 kita ada sebanyak 45 ajaran yang menyeleweng dan juga sesat. Ada yang ketua kumpulan mengaku jadi nabi, ada yang ketua kumpulan mengaku menjadi Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ambil pedoman ini, jaga adik keluarga kita, akidah mereka, jaga diri kita, akidah kita. Di dalam Al-Quran banyak pedoman berkaitan dengan akidah. Mana mungkin kita boleh cepat untuk menerima dan mengikut satu kumpulan yang mendakwa dia adalah Nabi dan Rasul, sedangkan kita bertemu dengan ayat Al-Quran yang kita baca, tadarus dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita khatam mesti jumpa ayat bahawa tiadalah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ayah kepada mana-mana lelaki dalam kalangan kamu, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah dan penutup kepada sekalian para nabi. Jengok tafsiran, jengok terjemahan, ada huraian di situ menghuraikan perkara ini adalah asas. Jadi rukun iman kita pastikan kuat dan mantap. Begitu juga untuk anak-anak dan juga adik keluarga kita, supaya datang apa pun yang sampai kepada kita daripada ajaran-ajaran menyeleweng, fahaman-fahaman yang tidak betul, kita boleh betulkan ahli keluarga kita dan isteri kita. Inilah Nabi Ibrahim AS bersama dengan isterinya. Masya Allah, itu adalah dia punya dia punya rahsianya Ustaz ya. Pasal biasanya kita nampak yang bahagian Hajar bercakap kalau Allah tidak akan menyempitkan, tapi di antara nak keluar si isteri bercakap begitu dengan kehidupan seorang ayah ibu ialah proses pendidikan, ya, dan itulah perkara yang boleh kita bawakan tuan-tuan dalam kehidupan kita. Ayah pemimpin untuk masuk syurga sekeluarga, paling kurang daripada perbincangan tadi ada tiga resolusi yang boleh kita ambil, iaitu apa? Untuk kita bawa keluarga kita masuk syurga sekeluarga, kita kena bina syurga di rumah. Apa yang kita buat untuk bina syurga di rumah daripada ayat sebentar tadi? Yang pertama, kita kongsikan dengan keluarga kisah 4 tokoh sebentar tadi. Tadi ada kisah Nabi Ibrahim, tapi tak habis lagi Ustaz ya. Ada Nabi lain dan banyak lagi kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam. Kita cari dan terus berkongsi. Yang pertama, bagaimana kita nak bina rumah di syurga? Kita berdoa agar keluarga kita dapat bersama 4 tokoh ini, dan doa yang paling pastinya doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tadi. Untuk kalau kita outstation keluar, kita doakan anak kita masih lagi berada atas iman, menunaikan solat, ya, dapat membuat perkara-perkara kebaikan. Dan perkara ketiga, apakah perjuangan ayah-ayah untuk masuk syurga sekeluarga? Kita kena sedia berkorban, ya, sedia berjuang mendidik dalam rumah agar semua ahli keluarga memahami perjuangan 4 tokoh yang kita belajar daripada surah Ali Imran ayat 33 sebentar tadi. Moga-moga
Semangat perjuangan itu dapat ditiupkan kepada hati si ibu, dapat ditiupkan pada hati si anak dan ayah memimpin untuk masuk syurga sekeluarga. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, inilah 3 resolusi sebagai kesimpulan bagi program kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Dr. Haji Anhar Haji Opir. Terima kasih Ustaz sudi berkongsi pada hari ini dalam masa yang pendek, tapi ada kata mutiara kita ambil daripada Al-Quran. Moga-moga dengan perkongsian pada hari ini, tuan-tuan yang berada di rumah makin jelas bahawa rupa-rupanya Allah menyatakan Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran alal alamin daripada seluruh alam ini adalah kerana ada ciri-ciri yang amat-amat indah yang boleh kita contohi ayah sebagai inspirasi masuk syurga sekeluarga. Bertemu lagi kita dalam majlis ayah pada hari esok jam 6 di online, dan kita sama-sama nak memohon Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menguatkan azam kita. Saya mempersilakan Ustaz untuk memimpin doa akhir sebagai penutup program kita pada hari ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Tahassanna bidhil izzati wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna al-waba'a wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'ammah bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, maka ampunkanlah kami dan rahmatilah kami. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, nescaya kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha mengasihani. Ya Allah, ampunkanlah kejahilan kami dan keterlanjuran kami dalam segala urusan kami. Ampunkan kami selaku ketua keluarga dan pemimpin keluarga di atas segala kekurangan, di atas segala keterlanjuran dan di atas segala kelemahan kami sendiri. Ya Allah, ampunkanlah apa yang terdahulu kami telah lakukan, ampunkanlah apa yang terkemudian kami laksanakan, dan ampunkanlah apa yang kami kerjakan secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Ya Allah, berilah taufik kepada kami selaku pemimpin keluarga, ayah kepada anak-anak dan keturunan kami. Berilah taufik kepada kami supaya dapat menjadi contoh kepada mereka. Berilah kekuatan kepada kami supaya kami dalam melaksanakan segala suruhan-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu dan menjadi contoh qudwah hasanah yang baik kepada ahli keluarga kami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat memimpin mereka dengan penuh hikmah, supaya kami dapat membimbing mereka dengan ilmu pancaran daripada Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Segala kelemahan dan segala kekurangan selama ini kami tinggalkan, dan kami ingin benar-benar memimpin dan membawa mereka ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik
وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa yang kita panjatkan sebentar tadi, tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Anhar Opir yang sudi bersama pada hari yang berbahagia ini kita mengambil pelajaran daripada ayah sumber inspirasi dalam slot kita pada hari ini, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada hari esok, tuan-tuan, dengan tokoh dan nasihat daripada Al-Quran yang kita ingin amalkan agar ayah terus memimpin masuk syurga sekeluarga. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.